Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita hari yang mulia ini belajar satu hadis daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadis pada hari ini, dan saya cuba nak royak kepada pemutung-pemutung semua hadis yang bersangkut paut dengan kita hubung silaturahim di antara satu sama lain. Kalau kita tanya kata apakah silaturahim? Silaturahim ni kita kena buat perhubungan di antara kawan adik kita sebelah ibu kita dan sebelah ayah kita, ataupun kecek mula kata hubung orang-orang kita duk serata di kawasan kita, pasal kau ada talian dengan kita. Dan supaya nawi ada kenalan di antara kita dengan dia, itu adalah hubung silaturahim. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dia ambil penting atau berberat juga dia bagi sesiapa yang ada orang-orang ni. Dan sehingga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebut satu hadis yang saya cuba nak hadis pada pagi yang mulia ini. An Abi Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ta'allamu min ansarikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli masaratun fil mali mansa'atu fil athari. Ini rawahu Bukhari, riwayat oleh Bukhari. Hari ini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam titik berat. Dia kata royak kelebihan faedah bagi orang wahai buat hubung silaturahim ni, dan boleh buat kesimpulan daripada satu hadis ni tiga perkara. Dan tiga perkara yang saya wahai kelebihan silaturahim. Yang pertama, dia al khairu was sa'adah, dan dapat kebaikan dan dapat bahagia. Dan yang kedua, tulul umr, dan dapat umur panjang. Ini nyata kelebihan orang-orang buat hubung silaturahim dengan adik-adik dengan orang-orang tu, Allah Taala memberi kepada dia umur panjang. Dan yang ketiga, rizqul kasir, dan mulih rezeki yang mudah, dan banyak rezeki yang Allah Taala nak beri kepada kita bagi siapa yang suka buat hubungan silaturahim. Oleh ini, sesamalah kita dan hidup dalam usia kita, umur hidup kita, di mana saja adik-adik kita, hak sebelah ayah kita ataupun sebelah ibu kita, dan duk mana serata di alam ni, sama dah kita berhidup sebagai sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Nabi kita titik berat sungguh. Dan kena kita tahulah, Nabi kata ta'allamu min ansarikum. Dan kita tahulah daripada nasab-nasab kamu. Titik warah, titik bagi kita. Titik bagi sebelah ibu kita dan titik bagi sebelah ayah kita. Dan sehingga siapa nak ini lah. Dan keluar ayah kita ataupun mak kita, tok kita, ataupun sebelah saudara kita, semua tu nak kata ansarikum, orang-orang kita. Ma tasiluna bi arhamakum, yang kita dapat hubung dengan silaturahim. Fa inna silaturahim, maka sesungguhnya bagi orang boleh buat hubung silaturahim di antara nasab-nasab taliye bagi kawan kita tu, maka didapati tiga perkara ni. Dan yang saya boleh buat kesimpulan, satu, dapat kebahagiaan, hidup bahagia, hidup dengan mulia. Dan mungkin ada hidup sore tu atau tak bukan aturan hak Islam kita dah. Dan Nabi kita tak hajar duk sore tu segaduh dengan orang lain. Nabi kita je tak hajar sikit hampa cara pasal tu. Dan cuma Nabi kita hajar kata kalau buat banyak buat perhubungan silaturahim ni, maka dia dapati bahagia hidup. Hidup dia baik. Dan maka banyak lagi faedah. Dan ada lagi hadis-hadis belakang daripada ni. Dan faedah-faedah banyak yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam nak wi balasan. Allah Taala sanggup dan nak wi upah bagi orang yang suka hubung silaturahim. Yang keduanya, panjangkan umur. Dan umur ni kita bila kita wayak belaka ke pia tik nak umur panjang, pakai nak belaka. Dan umur panjang ni supaya kita dapat bahagia dalam hidup. Maka dengan umur panjang ni dah dapat kita dan menjadi satu cara dalam kita
dan buat satu-satu kala hidup kita biar bahagia. Maka dengan sebab awak biar umpanya ni lah, dan kita salah satu cara kita kena tunai sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu hubung silaturahim. Lepas tu yang ketiganya rezeki yang sangat banyak. Rezeki yang sangat banyak ni kita nak juga kita koseh orang biar dia orang duk payah rezeki dan susah payah. Semua ni kalau kita mari nak tanya siapa pun di atas muka bumi ini, pakai nak kemudahan belaka, rezeki yang sangat mudah. Maka salah satu cara untuk nak wiadi rezeki yang sangat mudah ni, kekayaan yang Allah Ta'ala memberi kepada kita dan kepada dia ni, salah satu kita kena tengok upacara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat hubungan silaturahim. Maka apa cara-cara ataupun jalan-jalan untuk kita dapat hubung silaturahim ni? Maka saya punya ambil 7 perkara yang kita boleh buat jalan-jalan ni untuk kita buat rapat hubung silaturahim di antara nasab kita, tali sebelah ibu dan sebelah bapa kita. Yang pertama, az-ziyarah. Ni tali yang pasti kita kena pergi ziarah. Suat ni rajin pergi ziarah dengan kepada orang-orang kita. Ziarah ni tetap mesti atau di semua lama kali pun tak apa. Ternyata jangan buat diputus. Ziarah ni di mana saja, maupun dekat ataupun jauh, pasti kita kena pergi ziarah semua. Yang kedua, istifadah. Istidafah. Makna istidafah. Al-istidafah ni apa? Sambut tetamu, dhaif. Dan kalau dia mari sama kita mari kena sambut dengan baik, sambut dengan bahagia, dengan senyum manis air muka kita. Yang ketiganya, wassu'alu anhum wassalamu alaihim. Dan pasti kita kena tanya khabar di antara nasab kita, taliyah kita tu. Apa khabar lah ni dia ada sebelah tani, apa khabar dia lah ni. Ataupun kalau kita tak nak masa nak pergi ke, adalah satu hari kita pasti kena pergi. Ataupun kita tolong kirim salam lah, wassalamu alaihim, artinya kita tolong kirim salam lah kepada orang-orang kita ada putus situ. Banyak lagi ada. Ini nyata cara-cara satu cara juga, tanya khabar bagi dia dan beri salam, kirim salam kepada dia. Yang keempat, masyarikatihim fi afrahihim wa ahzanihim. Dan kita kena jaga gaul dengan ngafak dia juga ataupun dengan waris-waris kita juga. Ketika mana? Kalaulah ketika dia suka, gembira dan ada berita yang baik, dan kita kena pergi jaga dengan dia juga. Ataupun kalau dia ada berita kesedihan ataupun sakit hati ataupun benda perkara-perkara yang tak molek, pasti kita kena jaga dengan dia juga. Berartinya dan kita kena gaul semua dengan kawan kita. Bukan kata apabila sayang kita ataupun apabila waris-waris kita boleh perkara yang baik kita pergi, bawa perkara jahat kita tersegi. Itu salah. Dan pasti kita kena campur dan semua mau berita yang baik ataupun berita yang jahat sama kita tanya khabar semua dia. Yang kelima, islahu dzat bainihim. Dan memperbaiki di antara mereka itu. Dan memperbaiki di antara mereka itu. Kita kena baiki, ada masalah apa-apa kita kena baiki di antara dia. Ada masalah, ada kelainan, ada sedikit banyak, kita kena memperbaiki dulu. Jangan buat biar dia kasar. Kita kena biar dia lemah-lemah dulu, baiki satu-satu masalah. Barulah buat biar dia baik. Barulah kawan dia itu, orang-orang itu dekat hubungi mesra di antara sebab kita buat cara-cara macam ni. Yang keenam, dan in kunta dzatan mal fa ahsin ila al-fakir wal muhtaj minhum. Jika kita ada kemudahan, ada harta, maka kita pasti ada dan beri kepada orang yang fakir dan beri kepada orang yang berhajat. Kalau kita ada kemudahan, ada rezeki yang sangat banyak, dan kita kena ada pertolongan kepada orang-orang kita yang mana susah, yang mana ada satu perkara yang ia kehendaki, pasti kita kena tolong derma harta kita kalau kita ada kesenangan, kemudahan. Dan baru dia ada perasaan semestera di antara kita dengan dia.
Yang ketujuh, wa doa lahu. Dan kita pasti doa juga bagi mereka itu. Kita kena doa sama-sama. Dan doa sama-sama supaya kita ni termasuk kalangan orang yang wahid berdoa kepada wali-wali kita ataupun silaturahim di antara kita dengan dia. Oleh itu, pendengar semua ini adalah 7 perkara ini, cara-cara ataupun jalan-jalan untuk kita nak buat satu pertalian di antara kita dengan wali-wali kita dan di antara sebelah ibu ataupun sebelah bapa kita. Maka 7 perkara inilah 7 jalan ni untuk kita nak buat wiadi mesra rapat di antara silaturahim di antara kita. Itu adalah salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita didapati faedah yang sangat banyak, dan ada lagi hadis-hadis yang satu kait dengan silaturahim ni yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak ada hadis yang sebut kata faedah-faedah banyak lagi, dan sepertinya boleh masuk syurga dengan mudah-mudah dan seterusnya. Oleh itu, sekadar ini saja sebagai pitah lalu satu hadis yang sangat pendek, cara-cara lah kita hidup sebagai tali hubung silaturahim kita dalam usia kita dan yang seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.